Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ni Muhammad Anik bin Muhammad Asri. Nombor Kametrik 01 DKA 19F1067. Kelas DKA 6B. Untuk pensyarah pemantauan Muhammad Ismi Aswali Hanimi. Pembentangan untuk latihan industri program Diploma Kejuruteraan Awam DKA. Saya membuat latihan industri di syarikat PBLT Sdn Bhd. Untuk latar belakang syarikat ialah untuk atas sekali ialah Ketua Pegawai Pengusaha, dan di bawah dia ada 4 unit audit dalaman, unit undang-undang, bahagian perkhidmatan korporat, dan bahagian teknikal dipecahkan kepada 4, iaitu bahagian pengurusan fasiliti Sabah Sarawak, bahagian pengurusan fasiliti Semenanjung Malaysia, dan bahagian projek, bahagian perkhidmatan teknikal, dan akhir sekali ialah bahagian perkhidmatan keuangan. Saya di bawah fasiliti pengurusan fasiliti Semenanjung Malaysia, iaitu mempunyai arkitek seorang, civil structure ada 5, mekanikal elektrikal ada 6, juru ukur bahan ada 2, dan pengurusan fasiliti 1, dan sokongan ada 2. Jumlah kaki tangan untuk bahagian tersebut ialah 17. Untuk bahagian struktur untuk bahagian pengurusan fasiliti Semenanjung Malaysia, di atas sekali ialah pengurus besar kanan Saharudin Salim, dan di bawahnya ialah Setiausaha Eksekutif, iaitu Tengku Azila Tengku Ghazali. Untuk juru ukur bahan eksekutif kanan Nur Adila Muhammad Razi dan Nur Zawani Mat Zain. Saya diletakkan di pasukan 2, iaitu pengurus saya ialah Nur Azuruddin Abu Bakar, iaitu Mechanical Engineering. Penolong pengurus ialah IR Sufian Selamat, Sivil dan Struktur Structure. Yang eksekutif kanan Zahari Afandi bin Abdul Ghani, iaitu Electrical Engineering, dan eksekutif Nur Lizawati Mansur untuk Civil Structure. Untuk projek yang sedang berlangsung ialah projek penyelenggaraan PDRM, IPK Kuala Lumpur dan PRC. Bagi projek penyelenggaraan, projek yang sedang berlangsung ialah kerja-kerja operasi dan penyelenggaraan secara komprehensif bagi sistem mekanikal, elektrikal, pembersihan, landscape dan kawalan makhluk perosak untuk bangunan Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur, Menara A dan wilayah persekutuan. Bagi kontraktor yang terlibat ialah Usaha Delima Resource Sdn Bhd untuk pengurusan fasiliti, dan skop kerja mereka ialah pembersihan, landscape, kawalan makhluk perosak, sistem mekanikal dan elektrikal. Masa tempoh kontrak ialah 2 Mac 2020 hingga 30 Oktober 2022, selama 32 bulan, dan kos projek ialah RM4,436,000. Untuk kerja-kerja operasi dan penyelenggaraan secara komprehensif bagi sistem pendingin hawa dan pengudaraan mekanikal untuk bangunan Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur, Menara A, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kontraktor yang terlibat ialah KCJ Engineering Sdn Bhd, dan skop mereka ialah sistem pendingin hawa dan pengudaraan mekanikal. Bagi tempoh kontrak mereka ialah 2 Mac 2020 sehingga 30 Oktober 2022, mengambil masa selama 32 bulan. Dan kos projek ini ialah sebanyak RM1,513,755. Dan selain itu, kerja-kerja operasi dan penyelenggaraan secara komprehensif bagi sistem lift untuk bangunan Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur, Menara A, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kontraktor yang terlibat ialah Sigma Elevator Sdn Bhd, dan skop mereka ialah sistem lift. Tempoh kontrak mereka ialah 1 April 2020 hingga 30 Oktober 2022, selama 31 bulan, dan kos untuk projek ini ialah RM494,320. Ini adalah gambar-gambar di tapak untuk bangunan Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur, Menara A. Dan di highlight ini ialah Menara A.
Dan untuk projek yang seterusnya ialah kerja-kerja operasi penyelenggaraan secara komprehensif bagi Kompleks Kemudahan Polis Diraja Malaysia PRC Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Dan kontraktor yang terlibat ialah Layak Identiti Sdn Berhad untuk pengurusan fasiliti. Untuk skop kerja mereka ialah pembersihan, landscape, kawalan makhluk rosak, sivil bangunan, elektrikal, mekanikal, sistem pendingin hawa dan pengudaraan mekanikal. Dan untuk tempoh kontrak mereka selama bermula 1 April 2019 hingga 28 Jun 2022 selama 39 bulan. So untuk kos projek ini ialah 12 juta 809,020. Okey, ini adalah gambar-gambar tapak untuk Kompleks Kemudahan Polis Diraja Malaysia. Dan di belah kanan ialah dan di kanan sekali ialah bangunan quarters. Untuk kerja-kerja penyelenggaraan mengikut preventive maintenance. Sebagai contohnya ialah kerja-kerja penekaran lampu pendek floor, kerja-kerja rutin pemeriksaan genset dan kerja-kerja pembersihan, kerja-kerja landscape. Untuk skop kerja semasa latihan industri, saya menghadiri mesyuarat bulanan. Tujuan mesyuarat bulanan diadakan sebulan sekali ialah untuk bertujuan untuk membincangkan status kerja-kerja, kontraktor mengikut dokumen kontrak, status bangunan dan sebarang isu di tapak bersama dalam mesyuarat itu bersama wakil pegawai pengusaha dan pengguna dan kontraktor. Mesyuarat akan berlangsung di pejabat tapak atau di bilik mesyuarat. Ini contoh-contoh minit mesyuarat. Ini adalah minit mesyuarat pengurusan koordinasi nombor 17. Dan ini adalah agenda-agenda atau isu yang akan dibangkitkan di dalam meeting. Yang akan dibincangkan di dalam meeting. So, ini adalah menghadiri gambar-gambar meeting. Dan yang kedua ialah membantu dalam menyediakan interim payment certificate. Ini pertama sekali kontraktor mengemukakan tuntutan bayaran. Mereka akan hantar dokumen detail tuntutan, PPM checklist report, work completion form, dokumen sokongan seperti bil dan sewaan. Penilaian PBLT sebenarnya akan dinilai oleh PBLT untuk kerja corrective maintenance, menyemak kerja-kerja kontraktor mengikut checklist plan preventive maintenance. Seterusnya kontraktor kemukakan invoice dan seterusnya quantity surveyor QS akan memasukkan data dalam sistem Akumatika dan seterusnya kelulusan daripada pegawai pengusaha hari sekali dan bayaran dibuat. Ini adalah contoh-contoh work completion form dan laporan. Ini adalah laporan plan preventive maintenance. Ini adalah senarai plan preventive maintenance untuk PBLT menilai laporan iaitu checklist plan preventive. So ini adalah contoh penyerahan invoice dan interim payment certificate IPC. Ini adalah sistem bayaran yang digunakan oleh PBLT Akumatika. Dan ketiga, membantu dalam pengeluaran arahan pegawai pengusaha APP. Okey, first sekali mula kenal pasti keperluan APP. APP ada 3, 1 peruntukan sementara, peruntukan kuantiti dan pesanan belian. Menyediakan dan mengemukakan dokumen yang lengkap untuk semakan. Semakan dokumen yang dikemukakan oleh bahagian projek, dokumen lengkap dan kelulusan pegawai eksekutif, arahan oleh pegawai pengusaha untuk diluluskan, tamat. Ini adalah contoh-contoh untuk memo untuk WPS, PO dan PQ. Contoh sebut harga dari kontraktor. Contoh penilaian PBLT untuk perbandingan sebut harga.
Sekian, terima kasih.